sebelah kanan pun tak ada masalah. Macam mandi wajib. Ya? Macam mandi wajib. Macam kita mandi wajib. Kalau kita nak mandi 5 kali, yang kita mula belah kanan dan anggota wuduk ini pada peringkat masuhan yang pertama, tak ada masalah. Daun bidara tu sepanjang-panjang, kalau sekarang 5, sepanjang yang keempat tu kita boleh guna pada bila masa saja. Yang penting daun kapur barus tu lah yang paling last. Pastikan itu. Maknanya kalau mungkin kita nak pergi kepada 7 sekalipun, yang last tu adalah kafur. Allah. Baru didulukan belah kanan. Ya, sama macam kita awal. Boleh kalau kita saya ingat kita nak mandi sungguh-sungguh. Tapi masanya tak ada benda tu dan kita ada. So kita nak mandi dengan batu tu. Sungguh-sungguh kan? Boleh? Ada apa pun dia je. Okey, tuan-tuan, saya rasa kita berhenti, kita tangguh, kita terus kepada praktikal. Dan lepas itu kalau kita ada soalan, kita boleh sekali. Allah. Ini dalam keadaan kita tetap menjaga aurat, kita tarik. Dia lekat pada satu benda. Tarik slow-slow. Jangan cabut kaki lah. Tadi dia cabut. Ha? Yalah. Keluar surat dia. Oh, ini hitam ni. Okey. Itulah juga buka baju. Itu pergi aku. Okey. Yang ni still kena pegang juga. Okay. Maknanya pastikan sentiasa tutup aurat. Okey, dah selesai. Maknanya dah macam ni. Kemudian ni macam ni. Masukkan sini. Sini. Betul. Bagi begini juga. Sini. Masukkan belah sini. Kadang-kadang nak tutup. Tarik semua benda ni. Bagi dia tutup elok. Tutup elok. Yang mula. Yang mula. Kemudian jenazah ni diangkat. Kalau kita ada tikar yang kecil tu lebih mudah lah. Angkat. Terus ke sana lah untuk mandi. Maknanya dah tak ada apa saja kain di sini. Pakaian lain, 3 kain ni saja. Tak, yang mula tu masa dia mati-mati tu dia ada baju kan. Dia tanggal dia semua kan. Ya. Lepas tu tutup selai kain kan, yang perempuan pada dada sampai ke lutut. Ya. Yang lelaki pada perut sampai lutut, Ya. baru tutup. Baru tutup macam semua kain. Okey. Itu untuk orang nak ziarah dan sebagainya lah. Lepas tu Lepas pada tu kalau nak mandi, kain itu kita angkat, kita bawa dia semua sekali ke tempat mandi. Maknanya kita pastikan satu kain ni saja. Sebab kain ni kalau kita akan bawa dengan pasang. kain tu tadi Boleh, tak ada masalah. tak ada masalah. Tak ada masalah. Bukan kata kita nak tanggal pakaian masa nak mandi, tapi mana mula-mula tadi Masa dah- mula-mula. Sebab apa Imam Syafi'i sebut supaya dibuat mula-mula untuk memudahkan. Kerana senang, dia masih lagi belum, masih lembut lagi. Dia senang nak tanggal. Kalau sekiranya dia dah kerat, susah kita nak tanggal. Macam ni sampai tercabut pinggang dan sebagainya. Yang tu mati accident. Okey. Hari kita bawa dari sana. Aduh. Bahagian yang rendah dan dia ada ruang untuk air keluar. Okey. So bila dah macam ni, maknanya dia ni kain yang akan kita basahkan nanti lah. Okey. Kita mula dengan so kita mula dengan macam saya akan nyatakan tadi, pastikan najis yang ada. Okey. Dalam macam ni kita angkat pada kadar yang ada tak lembut, yang kemudian kita masa tengah urut ni ada satu orang yang akan kita start ni tau. Buka ayak. Buka. Okey. Dalam macam ni, satu orang urut sini, satu orang masukkan ke dalam ni. Okey. Halakan ke bahagian kemaluan dia. Dan
kita nak pastikan najis tu keluar. Kalau perlu, orang yang pakai sarung tangan, ada kain ke, kain ataupun span ke dan sebagainya, pastikan bila nak rasanya mungkin dia dah habis dah, tulis sikit lagi, masukkan dalam ni, gosokkan. Pakai sarung tangan getah boleh? Pakai sarung tangan getah boleh. Ataupun pakai kain dengan sepulah, tapi getah tu lebih senang lah. Gosok macam ni, sehingga kita rasa macam dah selesai. Bahagian atas juga pun sama, gosok macam ni, gosok dan sebagainya. Pastikan masih dalam keadaan tertutup. Okey. So bila dah selesai macam ni, kita rasa macam tak ada masalah pada. Okey, dah. Kita letak balik. Ustaz, ada pendapat mengatakan walaupun kita dah cuci tu, tapi sekadar buka tu untuk tengok sama ada najis ada ke tak ada, dibenarkan. Adakah apa pendapat? Sebab saya pernah dengar dia cakap, kita dah basuh dia, tapi orang yang mencuci tu nak pastikan najis tu tidak ada. Jadi diharuskan dia buka tengok, sekadar untuk tengok saja ada najis ke tak ada. Macam mana tu? Itu saya tak pasti. Wallahu a'lam. Kerana kebanyakan para ulama sebut semuanya mesti dalam keadaan menutup aurat. Sebab kita kalau tutup macam ni, kita tak dapat kepastian sama ada najis tu masih ada ke tidak. Kita basuh, guna air, kita tengok air dia dah okey. Tak ada mengalir najis dan sebagainya. Takut dia melekat kalau tersepit apa. Itu saya katakan tadi, kita gosok-gosok. Sebab saya rasa dengan yakin sudah mencukupi. Kemudian itu nanti fungsi nanti bila kita letakkan kapas nanti bila kita dah selesai mandi keseluruhan. Okey, bila dah selesai semua benda ni, ada lagi Ni kan, apa ni sebelum saya ni kita dia. Sekarang ni dalam soal katakan mencuci najis semua tadi. Okey, kalau jenazah ni lelaki, okeylah tak masalah. Sekarang ni jenazah perempuan ni. Yang tadi dibenarkan perempuan semua apa ni lelaki. Sekarang lelaki maknanya suami dia ataupun yang lain dari itu orang perempuan. Sekarang ni yang nak cuci najis ni apa ni dibenarkan suami dia ke ataupun dari isteri dia ke ataupun kena orang yang apa ni sejenis lah. Kalau sekiranya yang meninggal tu adalah isteri, suami boleh mandikan dia. Suami boleh Tak, mandikan. yang kata dalam soal mencuci najis semua ni yang suami yang buat. Boleh buat. Okey. Bila dah selesai ni, kita mulakan dengan anggota wuduk je lebih dahulu. Buka. Okey. Oh, betul. Okey, sebelah kanan ni kita mulakan dengan tangan dia. Tangan. Kemudian ini tangan dibasahkan. Tangan dibasahkan. Itu. Dengan tangan bersabuk. Kemudian kita ambil kain. Kita balut tangan kita macam ni. Masukkan dalam mulut. Gosok sikit. Tidak. Bukan masukkan air dalam tu tak. Ini dia akan keluar air ni susah. Nak gosok gigi dia Ustaz? Ya? Nak gosok gigi dia? Tak gosok. Dah pakai gigi baru suruh cabut dah. Lepas tu kita basuh rambut. Ini basuh tangan. Dari sini hingga ke siku dia. Ya. Kalau rambut dia. Dan juga telinga. Dan seterusnya kaki kanan. Kanan kan? Saya dah lupa kanan. Kita balik. Okey. Dah selesai. Kita start dengan sebelah kanan. Kali kedua. Ini untuk mandi pertama Ustaz. Ini mandi yang pertama. Sebelah kanan. Okey. Dan ada pembantu yang tarik ni. Sini. Okey. Gosok. Gosok. Dengan basuh balik. Kita ada span tu tak? Nampak? Kalau tak ada span pun, macam saya andai ada span ni, masukkan tangan dalam ni, gosok kan belakang. Itu juga belah sini, masuk dalam ni, gosok. Sabun span. Itu bahagian kanan kan. Bahagian kanan. Gosok. Kaki dia semua. Waktu ni letaklah Dove ke, Protex ke, Dettol ke, apa semua boleh. Lepas tu, tak kaki juga. Keluar kiri. Okey lah kan. Dah juga masuk ke sini. Masukkan tangan. Ya, sama juga belah sini.
kan. Kerana seorang kena tolong lalu ayak itu. Ya, berapa orang tu tak? Ya. Berapa orang kalau boleh bantu? Kalau boleh seorang yang pegang ayak, orang yang tukar alih-alih. Dua lah, kedua sini-sini. Tu. Lebih kurang dalam 4 orang lah. Lebih kurang 4 orang. Cuma yang betul-betul nak sentuh aurat dia dan sebagainya, itu adalah saudara mara dia. Yang memang rapat dengan dia. Yang orang yang bertanggungjawabkan untuk nanti. Jadi, kita dah gosok semua dengan kaki. Dah. Anda tangan ni pun macam ni. Celah-celah. Apa? Celah tiap dia. Kita tangan ni kuku ni pun sama. Gosok semua celah. Okey. Dah. Dengan air sabun dulu lah. Selesai. Ngayak sabun. Selesai. Start pula kan. Gila. Gila pula. Ini semua sekali. Dah selesai. Itu round pertama. Round pertama selesai. Ini round pertama. Semua tu tadi dikira sebagai basuhan yang pertama. Okey, bila dah selesai ni kita start pula dengan basuhan yang kedua. Basuhan yang kedua ni tadi kita boleh gunakan daun bidara. Daun bidara. Itu air biara. Air bidara. Berapa orang ada? Okey, ni air daun bidara. Okey, kita start basuh yang okey. Sebelah kanan. Tak nak bagi lah. Tu kita dah undang dia. Ini. Dah habis. Sebelah kiri. Dan perlu masukkan lagi tangan ni. Gosok lagi dengan air daun bidara ni. Jangan nak wayang dalam tu. Kita tuang ke atas ni. Rusak air. Video buat. Dah sebab tak apa-apa je. Macam teman. Syarat Kan kita dah selesai pula dengan ni daun bidara ni dah selesai. Tapi tak basuh pula ngayak sekali lagi pun tak menjadi masalah. Kerana daun bidara ni ada sebahagian ulama menyebut bahawa dia macam menggantikan sabun, satu lagi dia melembut-lembutkan anggota badan supaya nanti mudahlah untuk kita nak uruskan jenazah. Bila dah selesai ni basuhan yang kedua, kan kita dah selesai basuhan yang kedua. Kita last kali adalah air kapur baru. Sebab tu Ustaz, tadi sebab saya tengok kadang setelah orang mandikan mayat, dia ambil air pipe tu, sapu dekat telinga pakai macam ni, ikat hidung kan, dia buat macam ni. Memang dia tak masukkan air dalam ni, tapi dia jirus macam tu di mulut, di sini kan. Jadi macam mana pandangan tu? Sebab dia untuk menyenangkan dia nak mandikan mayat tu. Hospital kot macam ni kot. Banyak sangat air Tak ada masalah begitu. Cuma pastikan dia tak masuk air itu dalam hidung ataupun mulut. Kerana kita bimbang kalau dah masuk, bila kita nak kafan nanti, dia akan keluar air tersebut. Bimbang keluar pula mungkin dengan ada air lain ataupun lendir dan sebagainya, nanti akan mencemarkan kafan. Sebab itu lebih baik kita elakkan daripada tuang ke atas ni. Baliknya ambil air, kita gosok-gosok sekadar. Bimbang itu saja, kebimbangan kita. Okey, bila dah selesai ni basuhan yang ketiga, ambil air kapur barus. Kita masih lagi apa? Ini baru kan? Ada kan ialah air kapur barus sebelah kanan juga biasa. Kita boleh pakai apa? Okey. Maknanya saya tunjuk ni macam ada lebih kurang lah, tapi masalahnya kita buat sesungguh lah. Kalau buat kanan turut pada kepala ke kaki. Kiri pun pada kepala kiri. Kaki. Terpulang, tak ada masalah. Kita tak ada satu panduan